Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Muhammad Sharifuddin Yusof dari Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Adat dan Budaya Melayu. Sebelum kita pergi lebih jauh, ada beberapa pepatah pernah disebutkan ataupun yang mengandungi istilah-istilah yang berkaitan dengan adat. Misalnya, hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Biar mati anak, jangan mati adat. Hidup bersendikan adat, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan kitabullah. Tiga pepatah ini begitu sinonim dengan masyarakat Melayu kerana ia berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan budaya sehari-hari yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Seperti manusia lain, secara umumnya manusia ini terbina daripada rangkuman 4 unsur. Yang pertama, otak. Otak ini akan mencetuskan pemikiran-pemikiran yang rasional, pemikiran-pemikiran yang logik dan pemikiran yang berasaskan kepada pengalaman kehidupan dan juga kehidupan ataupun amalan-amalan seharian. Manakala satu lagi unsur ialah nafsu. Nafsu pula ialah berkaitan dengan memenuhi kehendak naluri tanpa batasan. Unsur yang ketiga yang ada dalam diri manusia ialah fizikal. Fizikal ini dapat kita lihat yang terdiri daripada anggota badan yang melaksanakan kehendak otak dan juga kehendak nafsu. Dan satu lagi unsur yang ada dalam diri manusia ialah hati. Hati sebenarnya sebagai penanggung kepada impak apa yang disarankan oleh otak ataupun yang disarankan oleh nafsu dan fizikal melalui pengelahiran emosi. Berasaskan kepada keempat-empat unsur yang ada dalam diri manusia ini, kehidupan seorang manusia seharian memang akan membabitkan kesemua unsur ini. Ada kalanya mereka menggunakan otak untuk mencetuskan pemikiran, ada kalanya mereka terikut dengan kehendak-kehendak nafsu, dan segalanya ini akan dimanifestasikan melalui gerak fizikal yang terdiri daripada anggota tubuh badan dari kepala sampailah ke hujung kaki. Dan kesan daripada pergerakan ataupun tingkah laku yang dilaksanakan oleh aspek fizikal manusia itu akan ditanggung oleh hati, sama ada akan melahirkan kesakitan, keseronokan ataupun yang boleh digambarkan melalui pengaliran emosi secara umumnya. Apabila 4 unsur ini terkandung dalam sekujur tubuh manusia, maka konflik akan sentiasa berlaku. Konflik akal dan emosi memerlukan manusia mencipta tingkah laku yang tertentu sebagai rujukan standard. Misalnya, kita melakukan sesuatu yang tanpa fikir dan kita menanggung risiko ataupun impak kesan daripada apa yang kita lakukan, maka kita akan dapat menentukan nanti apakah perkara yang kita lakukan itu boleh kita ulang, boleh kita buat ataupun kita harus ketepikan saja. Dan dalam keadaan begini, setelah kita menentukan apakah rujukan ataupun apakah kriteria, ciri perlakuan yang boleh dan tidak boleh, maka ini nanti apabila dilakukan sehari-harian akan menjadi nilai yang akan dimanifestasikan dalam bentuk adat istiadat. Jadi dalam konteks begini, apabila kita melakukan sesuatu secara ritual, hari ini kita lakukan dan besok kita ulang lagi dan seterusnya diwarisi pula oleh generasi selepas kita misalnya, maka ini akan terbentuk menjadi apa yang disebut sebagai adat istiadat. Dan apabila nilai-nilai ini disepakati dan dipraktikkan, maka dia akan membentuk norma. Maka itulah apabila seorang individu menghasilkan satu tingkah laku, kemudian tingkah laku ini diikuti pula ataupun dilaksanakan oleh anggota masyarakat yang lain, maka dia akan membentuk satu norma dalam masyarakat itu. Dan norma ini juga akan nanti diwarisi secara turun-temurun sehingga menjadi apa yang disebut sebagai budaya. Kita lihat sedikit apakah pengertian adat. Adat secara umumnya ialah tingkah laku atau perbuatan yang menjadi kebiasaan dan berulang-ulang sehingga menimbulkan satu perasaan bersalah jika kita tidak melakukannya. Apabila kita melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang,
ada satu ketika kita tidak melaksanakannya dan kita menanggung risiko daripada ketidaklaksanaan perbuatan ataupun tingkah laku itu, maka ketika itu kita akan terasa seperti sesuatu kekurangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu dilihat sebagai adat yang maknanya kalau tidak dilakukan kita akan dapat kesan yang negatif daripada perlakuan itu. Apabila dia dijadikan kebiasaan, maka ini akan akhirnya membentuk apa yang disebut sebagai norma. Ya, ada kalanya adat itu akan menjadi peraturan. Bila kita melakukannya, maka kita akan mendapat manfaat daripadanya. Kalau kita tidak melakukannya, mungkin kita akan menimbulkan rasa tidak senang atau rasa bersalah atau rasa sakit dan sebagainya. Dan apabila peraturan-peraturan ini dimaktubkan dalam satu kelompok masyarakat, maka dia akan menjadi undang-undang. Jadi maknanya apabila dalam masyarakat Melayu, adat boleh menjadi undang-undang dan peraturan yang akan dipatuhi oleh satu-satu kelompok masyarakat. Dan perlakuan-perlakuan adat ini merangkumi pelbagai bidang. Ya, dalam bidang kemasyarakatan termasuklah bidang politik, bidang ekonomi dan juga bidang undang-undang itu sendiri. Manakala pengertian budaya pula, perkataan budaya itu terdiri daripada gabungan dua kata, budi dan daya. Apa dia budi? Budi adalah aspek batiniah yang terdiri daripada akal, jiwa dan juga naluri. Ini tidak dapat dilihat secara fizikal. Manakala daya pula adalah aspek lahiriah yang boleh dilihat pada keterampilan, pada tingkah laku dan juga dalam konteks apabila seseorang itu berkomunikasi. Jadi apabila digabungkan, dia akan berkaitan dengan kegiatan manusia sehari-hari. Ini adalah perkara yang kita buat, yang kita amalkan, yang dilakukan secara berulang-ulang dan kemudiannya diwarisi turun-temurun. Dan apabila dikongsikan dalam satu kelompok masyarakat, maka ini akan mencetuskan ataupun memberikan ciri kepada masyarakat itu, dan inilah yang dinamakan budaya masyarakat. Saya bawa semula perhatian kita kepada konsep adat dan budaya. Apakah perkaitan antara adat dengan budaya? Baik, tingkah laku yang dilakukan secara rutin, secara sehari-harian akan membentuk budaya apabila turut dijadikan amalan dalam sesuatu kelompok masyarakat. Maknanya, sekiranya ada anggota masyarakat lain yang meniru ataupun yang melakukan rutin yang sama secara harian, maka ini akhirnya akan menjadi amalan budaya masyarakat tersebut. Kemudian bagaimana pula budaya ini boleh dijadikan adat? Jika sesuatu tingkah laku itu dilakukan, dipercayai masyarakat akan memperoleh kesejahteraan daripada perlakuan itu, maka ini sudah pun menjadikan budaya itu sebagai adat. Manakala jika sesuatu tingkah laku itu gagal dilakukan dan dipercayai bencana akan menimpa, maka inilah masanya budaya yang kita katakan tadi akan menjadi adat bagi suatu kelompok masyarakat. Dan seterusnya, apabila sesuatu adat itu diwarisi dari generasi ke generasi, merentas zaman, merentas tahun dan sebagainya, adat ini akan menjadi budaya. Apabila sesuatu itu dilakukan oleh datuk nenek, kemudian oleh anak-anak cucu dan sebagainya, maka ini akan menjadikan satu budaya bagi kelompok masyarakat tersebut. Dan apabila adat dan budaya ini menjadi citra sesebuah masyarakat, kita akan dapat melihat norma dan perlakuan masyarakat itu sekata mempunyai ciri-ciri perlakuan yang sama, ciri-ciri pelaksanaan ataupun kemasyarakatan yang sama, maka ini akan menjadi rujukan bagi kelompok ataupun kumpulan masyarakat tersebut. Dan adat dan budaya menjadi rujukan kriteria jati diri individu. Maknanya dalam sesuatu kelompok masyarakat, sekiranya ada individu yang cuba lari ataupun tidak melaksanakan tingkah laku yang dianggap rutin oleh masyarakat itu, maka ini dianggap sebagai menentang ataupun melawan, lari ataupun terpisah daripada ciri budaya itu sendiri. Dan akhirnya adat dan budaya ini akan menjadi alat kawalan sosial. Maknanya, sekiranya ada individu dalam kelompok masyarakat itu tidak melaksanakan adat istiadat ataupun tidak melakukan perlakuan-perlakuan yang lazim dilakukan oleh anggota masyarakat yang lain, maka mereka ini akan dikenakan denda, mereka akan dikena ataupun mereka ini akan dianggap sebagai melanggar adat.